Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kenapa hari bunyi bumbang-bumbang? Oh ya, yeah. Tak apa. Pelan-pelan kot ada duit tuan-tuan tukang lah. Murah ikut tu, sang tu. Baik, tapi yang ni dengar ke muslimat? Pakai ni, dengar tu. Oh, boleh dengar pakai ni okey lah. Baik, imam mana imam kita? Tegas. Sagi dia mai kot tu. Isyak ada bagi siapa? Di sana ada apa? Junaidi, kenal Junaidi. Dia okey ke jadi imam dia? Bacaan dia pun okey lah. Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? Baru bismillah. Tuan-tuan dah beli kitab ke belum? Tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan hafal tuan-tuan. Tak apa, yang penting kefahaman lah. Kalau kita faham benda tu lama kita ingat. Betul tak? Kita dengar, kita fokus dan kita cuba faham. InsyaAllah benda tu lama kan. Saya bagi contoh kat tuan-tuan, macam tuan-tuan tengok filem lah. Betul tak? Filem apa yang tuan-tuan suka? Cerita Melayu ke, Indonesia ke, Hindustan ke, yang kita suka kan. Kita tengok 2 jam setengah, 3 jam, kita tak perlu pun nak hafal kan. Kita tak perlu paksa pun. Betul tak? Kita tengok, kita cuba kita tengok dan kita seronok. Dan bila habis kita sekali je kita tengok, kita tahu semua. Betul tak? Hero ni lepas ni jadi apa, heroine dia menjadi, tahu semua lah. Lepas ni dia nak buat apa. Cuma dengar, buka minda dan cuba fahamkan, itu je. Bila kita faham, dia akan kekal lama dalam hati kita. Satu filem kita sekali je tengok, mungkin 3-4 tahun kita ingat cerita dia. Baik. Jadi tuan-tuan, kita tengok muka surat 1. Kita masih lagi berada di baru bismillah tuan-tuan. Kita berada di muqaddimah kitab, permulaan kitab. Baik, sambungan dia. Wa bihi nasta'in. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid darin, kata pengarang. Wa bihi nasta'in. Makna dia okey, kita tengok huraian dia. Dengan nama Allah Tuhan yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukminin, dan dengan dia kami minta tolong mulai risalah ini. Saya dah hurai dah bismillah kat tuan-tuan sebelum ni. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang pun saya dah sebut. Pemurahnya Allah pada semua orang, sama ada Islam ataupun bukan Islam. Janganlah kita pelik bila kita tengok orang yang bukan Islam kaya. Tu Jeff Bezos paling kaya di dunia. Elon Musk paling kaya di dunia. Bill Gates pun kaya sungguh lah tuan-tuan. Tengok Mark Zuckerberg yang buat YouTube tu, Facebook kan. Facebook, Instagram, WhatsApp. Baru ni dalam masa semalam dia rugi 100 bilion. 100 bilion rugi. Banyak tu. Banyak dia rugi dalam satu malam. Tapi nak ceritanya, kaya dia. Kaya sekaya-kayanya. Dia bukan Islam. Sebab Allah pemurah pada makhluk dia. Sebab apa Allah Ta'ala pemurah pada makhluk dia di dunia? Sebab dunia ni tidak ada nilai dalam pandangan Allah. Tidak ada nilai. Sehingga akan disebut di dalam hadis Nabi SAW,
Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma. Kalaulah dunia ni nikmat yang lebih daripada keperluan. Nikmat lebih daripada keperluan lah. Dalam hidup kita ni kita cukup je baju 3 4 lai kita beli lebih. Tak apa, bukan tak salah, boleh. Tapi itu dunia lah. Kita duduk kat dunia ni boleh je pakai kereta dalam second hand 14-15 ribu, betul tak? Tapi saja nak try beli yang 60-70 boleh. Dunia. Ataupun nak beli Ferrari boleh, bukan tak boleh. Tapi dunia. Segala kesenangan yang melebihi keperluan itu adalah dunia, dan benda itu akan hilang dengan matinya kita. Betul tak? Tuan-tuan ada duit 10 juta, tuan-tuan boleh beli Ferrari, boleh beli Lamborghini, duit tuan-tuan. Tak salah dalam agama. Tapi bila tuan-tuan mati, tak bawa ke mati. Itu kata dunia tu. Kita takkan tanam dengan Ferrari kita. Betul tak? Bagi kat orang lah. Betul tak? Bini ke anak ke. Rumah kita pun tak tanam sekali. Itulah dunia. Yang kita ada pun dunia yang kita ada, baju yang kita pakai untuk sembahyang, ini bawa pada akhirat. Betul tak? Baju ni kita guna untuk solat. Duit yang ada kita guna untuk bersedekah. Ini semua akhirat. Maknanya kita kena ada juga harta dunia tu. Betul tak? Harta dunia kena ada. Tapi digunakan untuk akhirat. Baik. Jadi tuan-tuan, Allah pemurah. Dunia ni kita jangan pelik bila kita tengok banyak orang yang bukan Islam lebih kaya. Hatta di Malaysia, 10 orang yang paling kaya di Malaysia, tidak ada seorang pun Islam. Betul tak? Tak ada seorang pun Islam. Lain semua bukan Islam, tuan-tuan. No, kita tak tengok pada kekayaan, tuan-tuan. Sebab dunia ni, tuan-tuan, mati yang kita habis semua. Betul tak? Mati semua habis semua. Tuan-tuan, dalam bank ada 10 bilion, tuan-tuan. Banyak, tuan-tuan. Ada 10 bilion dalam bank, tuan-tuan. Tapi kalau malam ni mati habis. Betul, malam ni mati habis. Bini kita mungkin kahwin lain. Betul tak? Anak kita lah dapat, kita mati habis. Habis tu kita mati bawa apa? Bawa amalan. Amalan kita habis. Kita nak mati nanti di akhirat bukan semalam, 2 malam. Kita hidup di dunia katakanlah paling lama 100 tahun lah. Tapi banyak orang 60 tahun, 70 tahun matilah, tuan-tuan. Di akhirat kita akan duduk selama-lamanya. Selama-lamanya. Bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, bukan 100,000 tahun. Selama-lamanya. Alangkah ruginya kita sibuk dengan dunia. Kawan saya pernah sebut kat tuan-tuan kan. Dia kerja dengan Jepun, engineer Toyota. Sebulan gaji dia 20,000. Banyak 20,000. Tak tahu lah kot tuan-tuan rasa sikit lah 20,000 Ustaz. Bagi saya banyak lah 20,000. Banyak lah 20,000. Tapi kerja dengan orang Jepun ni. Orang Jepun ni satu bangsa yang sangat aktif bekerja. Bagus, sangat obses dengan kerja. Mereka kerja pagi, kadang balik tengah malam baru balik Jepun. Kadang malam, malam. Petang tak balik, petang tak boleh balik. Di Jepun siapa kerja balik sebelum malam dia balik dah. Walaupun dia balik pukul 6.30 kau, sebelum malam dia dah balik. Jiran semua pakat kutuk, itu orang pemalas. Nak balik kena balik malam. Nanti balik malam ni 8.30, ada pukul 10, malah ada yang sampai tengah malam baru balik, yang baru rajin. Itu budaya di Jepun. Tuan-tuan pergilah. Adik saya pergi dakwah di sana. Jadi dia kerja di Jepun. Jepun ni memang hidup depa dengan kerja. Itu budaya depa. Itu depa punya obses dah ratusan tahun. Itu budaya Jepun. Jadi kerja dengan Jepun ni memang sibuk kerja. Gaji banyak, 20,000 lebih. Tapi mai mana masa nak baca Quran, mai mana masa nak mengaji, mai mana masa nak berukhuwah dengan jiran tetangga, mai mana masa nak jaga silaturahim dengan adik-beradik, mai mana masa nak sembahyang sunat, sembahyang duha, pergi mana semua. Hidup dia kerja duit, itu kerja dia. Kalau ditakdirkan mati, duit banyak. Tapi dalam catatan amalan dia kerja saja. Kerja lah, ada apa? Quran pergi ke mana, sembahyang ke mana, kena pula ibadah pun tak jaga, mati habis langsung. Habis tu yang disimpan duit berpuluh-puluh juta tu, orang lain punya. Betul tak? Dapat pada ahli waris. Sampailah kawan saya berhenti lah. Dia berhenti daripada kerja dengan Toyota tu. Dia kerja lain tu dapat 2,000 lebih ya sebulan. 2,000. Beza banyak lah tuan-tuan. Dia pada 20,000, 2,000 banyak lah. Tapi dia rasa bila gaji dia 2,000, dia rasa alhamdulillah, baru rasa aku ni hidup kat dunia. Tidak tak rasa hidup kat dunia. Hidup di alam lain, alam kerja tuan-tuan, alam mesin. Tidak, hidup dia dengan alam mesin. Duit banyak, apa manfaat kalau duit banyak kita sibuk dengan alam mesin? Hidup kita ni untuk kita apa? Nikmati tuan-tuan kan. Yang pertama untuk beribadah pada Allah, dan kita nikmati kehidupan. Nikmat ibadah, nikmat persaudaraan, nikmat melakukan amal kebaikan, nikmat kan. Baik. Nikmat ada anak,
Malah kawan saya sibuk sampai tak kahwin tuan-tuan. Lepas habis tu barulah dia kahwin. Saya nak cerita tuan-tuan, duit bukan segala-galanya. Betul tak? Baik, duit bukan segala-galanya. Dapat untuk cukup kita, alhamdulillah tuan-tuan. Hujung pangkainya kita akan mati. Baik tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi jangan pelik bila kita tengok orang yang bukan Islam dibentangkan kesenangan. Sebab apa? Itu adilnya Allah. Allah adil. Sebab apa? Saya jumpa banyak je orang yang bukan Islam tapi akhlak dia bagus. Betul tak? Bagus. Malah kadang-kadang lebih bagus daripada sebahagian orang Islam yang kita jumpa. Saya masa ngaji universiti, saya duduk di bilik dengan dua orang Chinese bukan Islam tapi bagus akhlak dia. Tak pasang laptop kuat, tak sembang kuat, tak ganggu kita. Kalau malam saya nak tidur, dia pun pasang lampu, saya kata saya tak boleh tidur, dia memang tutup lampu. Kata tak apa. Tapi bila saya duduk dengan orang Melayu Islam kita, tuan-tuan, dengan semayang muntah, dengan bisingnya, main gamenya, menyembangnya, saya pun tidur kat luar tuan-tuan. Sampai macam tu lah tuan-tuan, pergi tidur kat luar. Tidur mana? Tidur surau. Ada tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang bukan Islam ni yang baik, Allah, pemurahnya Allah balas kat dunia. Tu pemurahnya Allah. Allah balas kat dunia. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, Yuska tu dekat Simpang 4. Yuska dekat Simpang 4 Semangui tu kan, ada pasang tak kedai Putus State? Ada Yuska kereta, jual kereta. Kawan saya kedai Putus State tu sebelah dengan Cina Yuska tu. Dia kagum tengok Cina tu. Kita pun tak pelik bila bisnes dia jadi tuan-tuan. Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala mudahkan pada mereka bisnes dia jadi. Sebab apa? Rupanya yang Yuska Simpang 4 tu, Semangui tu, kawan saya tengok, dia ni yang pertama sangat menjaga bakti pada tumbuh-tumbuhan sekalipun. Tumbuh-tumbuhan. Kawan saya kalau tanam pokok lupa siram, dia marah. Cina tu marah. Lu tanam pokok tak siram, kesian pokok. Kalau dalam Islam pun memang kita tak boleh suka hati tebang pokok. Berdosa tuan-tuan. Suka-suka lainlah kalau kita nak buat rumah ke, betul tak, pokok lalang ke, ada binatang berbisa, tak apa. Ni suka-suka tuan-tuan. Apatah lagi kalau pokok itu pokok yang menjadi orang berteduh. Orang lalu lalang berteduh kan, ramai dapat berteduh. Tiba-tiba kita saja meluat, aku tebang pokok ni, berdosa. Salah tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, dia marah kawan saya, tanam pokok, kalau dah tanam bagi siram, kesian pokok. Pokok jaga. Tiap-tiap bulan dapat duit, dia pergi beli binatang yang dikurung. Ikan kan, ikan kat kedai ikan kan kena kurung. Burung yang kena kurung. Dia beli dan dia lepas di kawasan yang sesuai. Beli ikan, cari tempat yang sesuai untuk ikan ni dilepaskan. Cari burung mahal-mahal tu, dia lepas di mana tempat yang sesuai. Tuan-tuan, dia buat macam tu. Allah ni Maha Pemurah. Dan Allah Ta'ala balas semua kat dunia. Tuan-tuan tengoklah orang yang bukan Islam ni, yang hak kaya ni, banyak di kalangan mereka ni banyak bakti pada masyarakat. Betul tak? Tanpa mengira agama, buat bakti. Dan Allah Ta'ala, pemurahnya Allah Ta'ala balas kat dunia. Tuan-tuan tengok Bill Gates, Elon Musk, mereka semua jutaan duit mereka bagi untuk masyarakat, tak kira Islam ke bukan Islam. Maka Allah balas di dunia. Sebab Allah Ta'ala adil. Di akhirat mereka dah tak ada sebab mereka tak beriman. Mereka tak ada iman pada Allah, mereka tak beriman pada Allah, mereka tak beriman pada akhirat, syurga neraka. Memanglah tak masuk, dah tak percaya. Nak masuk macam mana? Tapi Allah Ta'ala balas di dunia. Baik, dan saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, ada satu, masuk berita banyak kali lah, kita pun banyak kali dah jumpa satu Cina kaya. Cina ni bukan Islam, tapi dia tanggung 50 anak yatim orang Islam. 50 tuan-tuan, anak yatim orang Islam, Melayu Islam kita, yang dia yang tanggung. Malah hari raya beli baju mereka bukan 50, lebih ikut 100, saya tak ingat lah, 200 ikut. Hari raya dia yang tolong bawa pergi kedai pergi beli. Tuan-tuan, satu orang budak baju raya pun dah berapa mahal kan, dia tanggung semua. Bisnes dia makin jadi. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, ada satu Cina, tiap-tiap bulan dia bagi dekat surau 500. Dia bagi dekat surau 500. Sekali tu dia bagi 3,000 kat surau. 3,000 ataupun 5,000. Ketika inilah dia tanya dia, pasal apa lu bagi, lu bukan Islam? Dia kata bila saya bagi di surau, saya punya bisnes lagi maju. Sebab tu jangan pelik bila kita tengok orang bukan Islam, kadang-kadang dia buat bisnes, kalau dia orang yang baik lah, Allah mudahkan. Sebab itu pemurahnya Allah tuan-tuan. Tapi mati nanti habis lah tuan-tuan. Mati nanti yang ada mukminin saja, Ar-Rahim. Penyayangnya Allah hanya untuk orang yang beriman di akhirat. Tuan-tuan, di sana tuan-tuan dapat nikmat yang tak terhingga. Nikmat yang tak terhingga.
Ke akhirat semua dijadikan tak tidur. Tidur pun tak. Sebab tidur ni satu kelemahan tuan-tuan. Betul tak? Lemah rehat. Di akhirat tak ada. Kita tak rasa mengantuk pun. Tak rasa nak tidur. Kita tak ludah. Kita tak buang air kecil air besar. Tak ada tuan-tuan. Segala apa benda yang kita nak semua dapat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Ke akhirat segala yang nafsu nak semua dapat. Dan kita akan hidup selama-lamanya dalam keadaan syurga yang tak terbayang indahnya tuan-tuan. Sana tuan-tuan hanya untuk yang beriman pada Allah dan hari akhirat saja. Sebab tu kita jangan terlalu kejar dunia. Cari dunia untuk kita hidup, tapi itu bukan matlamat kita. Baik tuan-tuan, kemudian dengan dia kami mohon pertolongan mulai risalah ini. Makna dia kata pengarang ni, dengan Allah mohon pertolongan nak karang ni. Itulah kita tuan-tuan. Dalam hidup ni, pertama kita minta tolong pada Allah. Yang kedua baru manusia. Boleh lah. Minta tolong pada Allah dulu tuan-tuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Allah lah kita sembah, pada Allah lah kita minta tolong. Makna dia kita dalam hidup ni tuan-tuan, kalau lah katakanlah kita naik kereta, tuan-tuan daripada Cameron Highland nak ke ke Gua Musang, Kelantan. Tuan-tuan pernah lalu jalan dia. Jalan dia sangat sunyi, orang tak ada, jalan pun berlumut tuan-tuan. Itu memang seram lah jalan tu. Kalau tayar tuan-tuan pecah ke, tak tahulah tuan-tuan. Jalan tu memang agak keras lah. Jadi tuan-tuan, katakanlah malam-malam pukul 3 pagi pecah tayar tuan-tuan. Kiri kanan hutan belantara. Orang pun tak ada tuan-tuan situ. Estate pun tak ada tuan-tuan. Jalan pun berlumut, orang jalan jarang lalu. Seorang kita duduk tengah-tengah hutan tu tuan-tuan. Kita tuan-tuan biasanya kalau jadi lagu tu kita fikir apa tuan-tuan? Biasanya lah tuan-tuan. Kita kadang-kadang lah. Jadi macam tu, pertama kita teringat hantu dulu tuan-tuan. Takut hantu kacau. Itu tak betul tuan-tuan. First jadi macam tu tuan-tuan, kita ingat Allah. Minta tolong pada Allah lah. Ya Allah, mudahkanlah urusan. Ya Allah, hantarlah seseorang untuk menolong aku. Betul tak? Ya Allah, hantarlah seseorang di kalangan makhlukmu yang boleh menolongku. Minta pada Allah dulu. InsyaAllah tuan-tuan akan ada yang tolong. InsyaAllah akan ada yang tolong. Pertama minta tolong pada Allah. Yang kedua baru minta tolong orang. Betul tak? Nampak ada orang lalu tahan lah minta tolong. Tapi mula-mula minta tolong pada Allah. Sebab bantuan Allah melalui perantaraan makhluk dia. Betul tak? Allah Ta'ala hantar makhluk dia yang tolong. Sebab kita di dunia, kita tidak melihat Allah Azza wa Jal. Sebab apa kita tak melihat Allah? Pasal kita tak mampu tengok. Allah Ta'ala azaliyun abadiyun. Allah Ta'ala ni tidak ada permulaan dan kekal selama-lamanya. Sedang kita makhluk, kita adalah makhluk yang binasa. Kita ada permulaan dan kita akan mati tuan-tuan. Jadi dengan mata dan tubuh badan kita, kita tak mampu melihat dan berhadapan dengan Allah. Adapun nanti di akhirat, Allah Ta'ala jadikan kita dengan kejadian yang lebih sempurna. Lebih cantik, lebih sempurna. Malah Allah jadikan kita kemampuan untuk berhadapan dengan zat Allah dan melihat Allah. Di dunia ni kita minta tolong pada Allah. Walaupun tanpa kita melihat Allah, tapi kita melihat kesan kewujudan dia. Macam kita hidup lah tuan-tuan, banyak benda kita tak tengok pun. Betul tak? Tapi kita tahu dia ada. Malah kita takut. Coronavirus, tuan-tuan nampak? Semua orang tak nampak pun. Malah ada dalam saintis buat, kalau seluruh coronavirus kat dunia ni dihimpunkan, boleh dihimpunkan dalam cawan ni. Punya halusnya. Sedangkan dah mati berapa juta dah mati tuan-tuan. Kumpul dalam ni seluruh coronavirus kat dunia ni, dalam cawan ni je kita boleh letak ni. Halus mata kita tak nampak, tapi kita nampak kesan dia. Sama juga Tuhan tuan-tuan. Kita tak melihat Allah, tapi kita melihat kesan kewujudan dia dengan adanya alam. Dengan adanya langit bumi tuan-tuan. Pastilah ada tuannya. Baik tuan-tuan. Jadi kita minta tolong dengan Allah. Dalam hidup kita, apa pun yang pertama minta tolong dengan Allah. Kita susah tak ada makan, pertama ya Tuhan, ya Allah, tolonglah. Minta tolong pada Allah. Kemudian barulah kita pergi kerja ke, kita pergi apa. Sebab apa tuan-tuan? Itu lumrah kehidupan. Betul tak? Lumrah kehidupan. Kita diperintahkan beribadah dan kita juga diperintahkan untuk bekerja. Malah kerja pun ibadah. Kerja tu ibadah. Siapa yang cari rezeki kan? Kait sawit ke? Rezeki dia pergi cuci pinggan ke? Ni semua dapat pahala ni. Semua dapat pahala. Rezeki dia pergi mancing ke? Ibadah ni bukan semata-mata kita sembahyang. Banyak ibadah ni. Hatta kalau dia kerja sekadar sapu sampah di highway pun. Betul tak? Sampah kat highway. Ibadah.
Kalau dia mati tuan-tuan kena langgar waktu subuh, mati kena langgar. Dia mati dalam ibadah. Dia mati dalam ibadah. Malah dia mati di jalan Allah. Nabi sebut dalam hadis Nabi, siapa yang keluar untuk mencari rezeki untuk keluarganya dan dia mati di jalan Allah. Mati banyak pahala tu. Badah kan luas. Kita diperintahkan Allah untuk beribadah segenap perkara, hatta kerja pun ibadah. Kita baca dalam Al-Quran kan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Habis sembahyang Jumaat, bertebaranlah di atas muka bumi cari rezeki. Betul tak? Bukan habis sembahyang Jumaat berzikir baca Quran sampai ke malam, tak payah cari rezeki. Nak makan macam mana? Zikir dapat pahala, sembahyang dapat pahala, cari rezeki dapat pahala. Malah cari rezeki lebih tinggi pahalanya daripada ibadah sunat. Lebih tinggi lah. Kita cari rezeki. Contohnya kita cari rezeki untuk kita makan, anak isteri kita makan. Cari rezeki itu pahala dia lebih besar daripada kita baca Quran. Lebih besar daripada kita berzikir. Sebab berzikir baca Quran itu sunat. Sedangkan kerja itu wajib. Boleh ya? Nampak tuan-tuan? Baik. Jadi tuan-tuan minta tolong pada Allah. InsyaAllah ada jalan dia. Ada jalan dia. Dan kadang-kadang kita ni bila sempit sangat baru kita teringat Allah tuan-tuan. Saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu. Dia masuk dalam TV tuan-tuan. Satu hamba Allah ni dah kaya lah tuan-tuan. Kaya sungguh lah. Mula masa dia buat bisnes dulu semua tak jadi. Bisnes ni lingkup, semua lingkup. Last kali bisnes dia adalah dia buat pewangi fabrik. Macam Fabris tu. Tahu Fabris? Tapi yang ni orang Islam punya lah. Dia buat orang Islam punya. Tapi pewangi. Bersih lah. Tak ada lah bahan-bahan yang terlarang. Dia buat itu yang terakhir dia buat. Yang lain semua lingkup lah bisnes dia. Sewa rumah pun dah tak bayar lama. Kereta pun dah tak bayar lama. Duit tak ada. Kereta nak kena tarik, rumah pun nak kena keluar. Dia dah memang habis lah. Tak tahu dia nak buat apa. Malah barang pewangi fabrik yang dia buat tu kat rumah dia ada banyak. Tak lagu. Dia dah pening tuan-tuan, runsing lumrah kita lah tuan-tuan. Kalau dah runsing tak tahu dia minta tolong, pergi mana? Pergi masjid lah. Pergi masjid, dia pun semayang, dia minta tolong pada Allah. Tapi usaha kena tuan-tuan. Sebab usaha juga perintah Allah. Usaha juga perintah Allah. Taat pada semua perintah Allah. Jadi dia pun pergi masjid, dia semayang, minta tolong pada Allah. Kemudian dia pun masa nak keluar masjid tu, dia dah berazam dah, aku selup dalam poket aku ni, duit yang paling besar nilai dia aku sedekah dalam tabung masjid. Tuan-tuan, dalam tabung masjid macam tabung tuan-tuan lah, digunakan untuk majlis ilmu, untuk bayar bilnya, betul tak? Digunakan untuk macam-macam program masjid. Jadi tuan-tuan, dia ambil duit, dia bawa keluar duit daripada poket dia tu. Ada banyak duit lah, dia tarik. Not yang paling besar adalah RM50. Biasanya kita kalau tarik dalam poket ada 100, ada 50, RM5, RM1. Tuan-tuan buah berapa dalam tu? Ikut tuan-tuan lah. Ikut kemampuan tuan-tuan. Yang penting ikut kemampuan. Yang penting ikhlas kerana Allah. Jadi tuan-tuan, dia bubuh 50. Balik rumah, dapat call daripada syarikat mana tahu, kata nak ambil produk dia dengan dalam jumlah yang sangat banyak. 1,500 kot, macam itulah. Nak ambil dalam keadaan jumlah yang sangat banyak. Lepas je syarikat tu ambil dia punya produk tu, maka meletup terus produk ni. Daripada hidup susah, kereta nak kena tarik, rumah pun nak kena keluar. Tapi usaha lah tuan-tuan. Betul tak? Usaha kena. Mana boleh tak usaha? Usaha tu ibadah tuan-tuan. Malah ibadah yang lebih besar daripada ibadah sunat. Usaha mencari rezeki lebih besar pahala dia daripada usaha kita buat ibadah sunat tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, sampailah pendapatan yang masuk dalam TV tu, dia sebut daripada teruk tak ada apa, pendapatan dia sebulan 200,000. 200 tuan-tuan. Sikit ke banyak? Sikit juga. Saya tak tahu tuan-tuan, memang kaya lah. Bagi saya banyak lah. Ni 200,000 bukan 200,000 rupiah tuan-tuan. Betul-betul ni 200,000. Sebulan 200,000 tuan-tuan. Ni kalau rupiah ni miliar kot no. Miliar ke. Baik. Jadi tuan-tuan, kaya tuan-tuan. Kaya. Sebab tu ala kuliah dalam hidup kena usaha. Betul tak? Kalau kita usaha jumpa jalan. Ni seorang kawan saya. Dia berniaga macam-macam, tapi susah nak hidup. Susah. Buat yang ni pun tak apa nak jalan, buat yang ni tak apa jalan. Banyak benda dia buat. Itu biasa. Tapi banyak orang dia usaha 2-3 kali tak jadi. Malah ada juga macam tu. Yang tu susah kalau macam tu. Macam saya nak berniaga ni susah lah. Saya cikgu tuan-tuan. Betul tak? Jadi fokus saya banyak di sekolah.
Cikgu ni pekerjaannya orang yang makan gaji lah tuan-tuan. Nak jadi kaya ni tak jadi cikgu lah tuan-tuan. Kerja makan gaji mana nak kaya, betul tak? Cukup lah makan tuan-tuan, anak isteri. Nak kaya ni berniaga tuan-tuan. Seluruh orang yang kaya di dunia ni semua berniaga. Betul tak? Semua berniaga. Kecuali tak apa? Pak Arab lah. Pak Arab tuan-tuan pergi tu. Pak Arab di Arab Saudi tu sebenarnya lebih kaya lagi daripada Elon Musk, Bill Gates. Dia pun kaya lagi. Kaya pasal apa? Pasal dia pun mewarisi kekayaan. Memang kaya sungguh. Malik bin Talal, itu kaya tu memang berganda-ganda lagi. Mereka yang paling kaya di dunia. Tapi kenapa mereka tak termasuk dalam terkaya di dunia? Putera-putera Arab tu lebih kaya lagi tuan-tuan. Berganda-ganda lebih kaya. Hatta mungkin Brunei pun lebih kaya lagi daripada Bill Gates, Elon Musk. Mereka ni kaya lebih. Pasal mereka tak termasuk dalam Forbes. Betul tak? Business Insider. Kenapa nama mereka tak masuk terkaya di dunia? Yang pertama, Business Insider tu dengan Forbes. Kan mereka senaraikan terkaya di dunia kan. Mereka hanya menyenaraikan orang yang kaya dengan usaha. Bisnes, projek, bukan yang kaya lahir-lahir dapat harta 10 trilion. Yang ni tak kira. Sebab ni yang lahir dapat takji lah. Betul tak? Tak masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Arab ni memang mereka tak suka bagi tahu kekayaan. Tu prinsip perangai orang Arab. Kaya lagu mana mereka tak suka. Saya bagi contoh seorang. Dulu kaya tuan-tuan. Dulu dia salah seorang yang terkaya lah tuan-tuan kat dunia ni. Nama dia Sulaiman Ar-Rajhi. Siapa Sulaiman Ar-Rajhi? Hidup begitu tuan, tak mati. Dia adalah pengasas bank Islam yang pertama di dunia. Bank Islam yang pertama di dunia. Kan kita ada bank Islam kan. Lah ni banyak ada. Bank Islam ni maksud dia mengikut sistem yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tapi sesuai dalam Islam tuan-tuan. Lah ni bukan bank Islam je Islam tuan-tuan. Hong Leong Bank ada Islamik, betul tak? BSN memang Islamik dah semua. My Bank ada dua. Islamik dengan bukan Islamik. Public Bank ada yang Islamik bukan Islamik. Tuan-tuan nak buka akaun ambil yang Islamik. Bank mana-mana pun ambil yang Islamik. Dia adalah sistem dia. Kalau saya nak cerita bab muamalah ni detail tuan-tuan, nanti jadi rumit pula. Tapi nak cerita sistem Islamik tu, dia ada penasihat syariah dia. Sesuai, tak ada riba dan sebagainya. Sulaiman Ar-Rajhi ni kaya tak kaya? Lah ni dia tak ada apa lah. Orang pernah tanya dia, banyak manakah tuan pernah sedekah, keluarkan duit di jalan Allah? Dia senyum je, dia tak nak bagi tahu. Orang tanya lagi, tuan, saya nak tahu ni, banyak mana tah tuan dah sedekah harta tuan di jalan Allah? Dia diam juga. Dia tak nak bagi tahu. Kali ketiga orang yang tanya ni, billahi aku bersumpah atas nama Allah tuan, bagilah tahu. Nak tahu je. Banyak mana tuan dah sedekah di jalan Allah? Kata dia, 60 bilion USD. 60 bilion USD. Kalau duit kita kali 4, lebih kurang dalam 240 bilion. Kaya tuan-tuan. Tuan-tuan tahu 1 bilion banyak mana? 1000 juta. 1 bilion 1000 juta. Kita kalau dalam bank ada 1 juta pun senyum sampai kat telinga lah. Tak tuan-tuan? Senyum sampai telinga. Rasa macam malas kerja lah. Duit banyak lah. Baru 1 juta. Kalau 10 juta, banyak tuan-tuan. Tuan-tuan kalau gaji tuan-tuan 10,000 sebulan, tuan-tuan simpan 10,000 tu selama 60 tahun. Sebulan gaji tuan-tuan 10,000, sebulan gaji tuan-tuan 10,000. Tuan-tuan simpan 10,000 lah. Sebulan 10,000, sebulan 10,000. Selama 60 tahun. Baru 7.2 juta. Baru 7.2 juta. Tak sampai lagi 10 juta pun tak sampai. 60 tahun simpan. Tiap bulan 10,000. Baru 7.2 juta. Ini 60 bilion. 1 bilion 1000 juta. Bila tahun kita nak dapat tu? Banyak tu. Tak apa. Tapi saya nak kita tuan-tuan, dia dah infak 60 bilion. Sekarang ni dia tak ada apa tuan-tuan. Miskin. Pasal miskin? Bankrupt. Bukan bankrupt. Dia tak mahu anak dia bergaduh. Dia bagi semua harta ke anak dia. Sampai dia tinggal untuk dia hidup je. Dia takut nanti meninggal bergaduh kan. Anak dia laki perempuan dia bagi sama rata. Yang laki ke yang perempuan dia bagi habis. Yang ada kat dia adalah rumah kecil, kenderaan biasa untuk dia hidup. Tak ada apa dah tuan-tuan. Jadi macam kita dah. Sulaiman Ar-Rajhi jadi macam kita. Pasal apa? Dia rasa tenang hati dia. Kita ni pasal tak ada dunia, itu yang kita nak. Betul? Lumrah manusia kan. Benda yang tak ada tu yang kita terketak-ketak nak tuan-tuan. Betul tak kan? Punya nak lah. Bila kita dah ada pun kita tahu apalah nilai dia sangat. Betul tak? Tuan-tuan tak ada Ferrari, memang teringin pakai Ferrari. Boleh balik main kampung ni naik Ferrari, orang tengok, oi syok, bangga. Betul tak? Cuba tuan-tuan kaya ada 60 biji Ferrari. Tuan-tuan pun sama semua.
tekan minyak jalan. Betul tak? Dia akan pergi. Tuan-tuan faham. Tidak, kita tak faham. Betul tak? Kita nak supaya orang tengok, orang puji. Syok. Sedangkan agama ajak sekadarnya. Betul tak? Dapat keperluan yang memenuhi keperluan kita. Alhamdulillah. Baik, kemudian. Alhamdulillahilladzi fatara al-alama biqudratih wa abda'al hikam bihikmatih wa iradatih. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan alam yang amat indah dengan kudrahnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan alam yang amat indah dengan kekuasaannya. Tuan-tuan, alam ni ada pencipta. Alam ada pencipta. Ini boleh dikatakan seluruh agama, tuan-tuan, percaya? Seluruh agama. Tak kira dia Islam, Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi, agama apa pun, percaya. Dan jangan kita silap, tuan-tuan. Banyak kita silap. Jangan kita anggap orang semua berhala, menganggap berhala itulah yang menjadikan langit bumi. Mana ada, tuan-tuan. Saya pernah sebut kat tuan-tuan. Saya dulu di universiti, saya mengaji dengan pensyarah saya yang cerita bab agama Hindu. Ini pun dia agama, tuan-tuan. Jadi pensyarah saya tu PhD dan dia pakar agama Hindu. Pakar. Dia cerita bagaimana agama Hindu. Antaranya, tidak ada orang Hindu, agama Hindu yang mengatakan berhala yang dipersembah tu yang jadikan langit bumi. Mana ada? Tak ada. Dia yang buat, takkan dia sebut. Betul tak? Tak ada. Orang gila pun tak sebut, tuan-tuan. Tapi yang dilukis banyak-banyak tu, memanglah ada sebahagian mazhab, ada yang kata 300 juta Tuhan dan sebagainya. Yang dilukis-lukis itu adalah sifat ketuhanan. Nampak? Sifat ketuhanan. Tangan banyak tu wallahualam mungkin pemurah ke. Tapi yang dia lukis tu, banyak berhala tu, dia melambangkan Tuhan bagaimana? Kan tak tengok. Nak melambangkan Tuhan itu bagaimana? Malah pensyarah saya sebut, sebahagian dalam kitab Hindu sebut, Tuhan itu esa dan berada di langit. Ada sebut. Ni pakar kitab India lah, tuan-tuan. Dia pakar, dia sebut kitab agama Hindu. Agama Yahudi, tuan-tuan, percaya Tuhan, percaya. Agama Yahudi lagi lah, tuan-tuan. Agama Yahudi macam kita, percaya Allah. Yahudi percaya Allah. Cumanya dia tak jadi Islam apabila dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kan kita mengucap, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Jadi Yahudi dia tak terima Nabi Muhammad, maka dia tak jadi orang Islam. Tapi dia percaya Allah. Tanya orang Yahudi, tuan-tuan, dia percaya Allah. Dan orang Yahudi pula, dia ada berlaku sedikit syirik apabila dia menganggap Nabi Uzair anak Allah. Nabi Uzair anak Allah. Sedangkan kita tahu Allah Ta'ala ni, kita nak kenal Allah. Kan zaman Nabi SAW kan, orang tanya kat Nabi, sif lana rabbak. Allah Ta'ala kan kita tak nampak. Betul tak? Kita tak lihat. Boleh dikatakan seluruh Tuhan di dunia ni, tak kira agama apa pun, semua Tuhan dia tak nampak. Tak nampak. Betul tak? Mana ada yang nampak? Tanya tuan agama lain. Hatta kita tengok orang dulu-dulu kan, percaya dengan semangat. Semangat laut, betul tak? Semangat pokok. Dia pun tak nampak semangat tu. Tapi dia anggap dia ada. Power pokok lah, semangat ni lah. Macam di Indonesia, di Palu kan, dia pun buat apa? Puja laut kan, semangat laut. Dia pun tak nampak pun, dia pun anggap je. Baik. Tuan-tuan, apa dia, orang Yahudi, dia anggap Nabi Uzair ni anak Allah. Saya sebut kat tuan-tuan dah, zaman Nabi SAW, ada orang tanya dah Rasulullah, Allah Ta'ala kita tak nampak. Kita tak boleh bercakap. Sama dengan Tuhan agama lain pun begitu, tuan-tuan. Tapi kita kena ingat, tuan-tuan, kita pegangan kita orang Islam, Tuhan yang sebenar-benarnya Allah. Sebab tu alhamdulillahirabbil alamin. Allah Tuhan sekalian alam. Seluruh alam ni Allah Tuhan dia. Allah Tuhan pada orang Islam dan Allah Ta'ala Tuhan pada orang yang bukan Islam. Cuma orang bukan Islam tidak beriman pada dia. Boleh? Orang bukan Islam tidak percaya pada Allah, tapi pada hakikat dia, Allah lah Tuhan semua. Sebab tu disebut dalam hadis, jangan kita zalim dekat orang. Betul tak? Sebab doa yang orang yang dizalimi, Allah Ta'ala kabul. Wa in kana kafiran, sekalipun dia kafir. Ada sebut dalam hadis. Kita isi dia dengan orang bukan Islam, kita salah. Betul tak kan? Kita langgar lampu syarat. Kita langgar dia. Dan kita langgar dia, kita pergi tumbuk dia, tuan-tuan. Kita belasah dia. Padahal kita salah. Kita pula ramai-ramai tengok, oi, kita kena tolong orang Islam, kita pergi balun sekali orang bukan Islam tu. Kita semua pakat berdosa, tuan-tuan. Kalau orang yang bukan Islam tu berdoa, oh Tuhan, tolonglah. Doa dia sampai ke langit. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala Tuhan semua. Adilnya Allah, hatta sekalipun orang kafir yang dizalimi, kalau dia berdoa, doa dia sampai pada Allah. Tapi orang kafir lah, mati kekal selama-lamanya dalam neraka sebab dia tak beriman pada Allah Azza wa Jalla. Tapi nak sebutnya, tuan-tuan, Allah pada hakikatnya Tuhan sekalian alam. Boleh lah? Tuhan sekalian alam. Sama ada orang tu Islam atau bukan Islam, Allah yang jadikan dia. Allah yang bagi rezeki pada dia. Allah yang bagi pada semua, tuan-tuan.
Tidak ada yang lain. Ada pun semangat hutan ke, semangat, ada pun orang percaya Tuhan selain pada Allah, kita panggil itu sebagai taghut, tuan-tuan. Taghut. Dalam Quran sebut apa? Wa may yu'min billah wa faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang beriman pada Allah dan tidak percaya pada taghut, maka dia telah berpegang pada tali yang teguh. Taghut ni apa? Segala sembahan selain pada Allah. Benda tu bukan Tuhan, kita anggap dia Tuhan. Ada orang sembah matahari. Matahari itu makhluk, dia anggap Tuhan. Itu kepercayaan taghut. Boleh segala sembahan selain pada Allah itu bukan sembahan, itu bukan Tuhan yang sebenar. Itu taghut. Benda palsu yang kita anggap dia sebagai Tuhan. Boleh Baik tuan-tuan, saya nak sebut ciri Allah ni lagu mana? Kan zaman Nabi orang tanya dah. Orang kafir tanya. Ya Muhammad sif lana rabbak. Wahai Muhammad, bagi tahu macam mana Tuhan ni? Tuhan ni lagu mana? Turun satu surah yang mudah untuk kita kenal Tuhan. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu Esa. Esa ni tak berbilang-bilang. Nah, tidak berbilang-bilang. Kemudian Allahus Samad. Allah ni tempat tumpuan makhluk, seluruh makhluk. Binatang ke manusia ke Islam ke bukan Islam, semua berhajat pada Allah. Dengan Allah lah tuan-tuan kita boleh hidup. Lam yalid walam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Ta'ala tidak sebanding dengan apa-apa. Sebab tu kita tak boleh buat idolism. Maksudnya kita nak buat berhala menggambarkan Allah. Kita nak tengok Allah Ta'ala maha pemurah, kita buat berhala, contohnya lah tangan banyak, contohnya kita nak gambarkan. Kita tak boleh buat macam tu sebagai orang Islam. Ataupun kita tahu Allah Ta'ala maha berkuasa, kita buat satu berhala yang besar, badan berketul-ketul, contohnya lah nak gambarkan sifat kuasa Allah. Tak boleh. Haram hukum ni. Itu syirik tuan-tuan. Sebab tu kita bila jadi orang Islam tuan-tuan, kita semayang menghadap Kaabah, bukan sembah Kaabah. Arah tuan-tuan. Hatta kalau Kaabah tak ada, katakanlah Amerika potong Kaabah tu, Amerika bubuh di Washington DC. Tuan-tuan nak semayang menghadap Washington DC kan, nak menghadap Mekah. Tidak ada dalam Quran kata sembah Kaabah. Mana ada? Tak ada. Kita bukan sembah Kaabah. Quran kata arah, kita taat pada perintah Allah. Itu yang sebenarnya. Quran sebut apa? Wa min haitsu kharajtu fa apa? Wa haitsu ma kharajtum fawalli wajma apa? Wa haitsu ma kuntum fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawallu wujuhakum syatrah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Mana dia apa? Kita duduklah kat mana pun, Malaysia ke, kita duduk di Britain ke, di Rusia ke, China ke, fawallu wujuhakum syatrah. Semaya menghadap ke Kaabah. Kita taat perintah Allah. Adapun Kaabah itu tanda saja, betul tak? Tanda Kaabah yang tuan tengok ni bukan ribu-ribu tahun pun. Kaabah ni banyak kali mereka bagi runtuh buat. Yang tuan-tuan buat ni usia dia, bata dia tak sampai 1000 tahun. Saya ingat dalam 200 tahun kot. Masa geng-geng Abdul Wahab naik kan. Dia runtuh, dia buat lain. Binaan tu. Cuma dalam Kaabah tu ada pelita-pelita lama kerajaan dulu tuan-tuan. Yang ribu-ribu tahun. Kaabah tu tanda je. Sebenarnya kita taat supaya kita tahu arah tuan-tuan. Tanda di mana kita nak taat. Kalau tak ada Kaabah pun, kita menghadap sana. Tanda kita taat pada arahan Allah. Sembah Allah dengan apa? Merujuk ke arah sekian dan sekian. Boleh tuan-tuan? Baik. Jadi Allah Ta'ala jadikan alam dengan kudrahnya. Alam ni ada pencipta. Orang Kristian percaya pada Tuhan. Boleh kata tuan-tuan kat dunia ni ateis tak ramai tuan-tuan. Ateis ni yang tak percaya Tuhan. Boleh kata kat dunia semua percaya Tuhan. Agama yang paling ramai Kristian, 2.5 bilion Kristian percaya Tuhan. Allah Tuhan ni apa? Tapi Nabi Isa anak Tuhan. Itu yang jadi syirik lah tuan-tuan. Tak jadi Islam bila dia anggap Isa anak Tuhan. Tak jadi Islam lah. Sebab ada syarik bagi Allah. Syarik ini sekutu bagi Allah. Kristian 2.5 bilion. Nombor 2 paling ramai di dunia apa dia? Islam. 1.7 bilion tuan-tuan orang Islam kat dunia. Nombor agama teramai di dunia 1.7 bilion Islam. Yang ketiga agama Hindu. Ya, Hindu ramai 1 bilion tuan-tuan. Hindu juga percaya pada Tuhan. Seterusnya dah agama yang lain lah tuan-tuan. Pendek kata kat dunia ni ramai manusia percaya Tuhan. Ramai manusia tuan-tuan. Ataupun dia pun nama lain, semangat laut ke, semangat pokok ke, semangat matahari ke. Ala kulihal sifat ketuhanan tu. Betul tak? Semangat-semangat ni ada power tuan-tuan. Power sekian dan sekian. Dia anggap lah tuan-tuan. Dengan anggapan ni. Kita panggil taghut lah tuan-tuan. Sebagai orang Islam kita anggap itu taghut. Itu bukan sembahan yang sebenar. Baik tuan-tuan. Isunya tuan-tuan. Bagaimana kita nak tahu Tuhan yang sebenar-benarnya. Betul tak?
Tuan-tuan, maka kita kena tengok mana kitab yang mana dari segi akalnya dan saintifiknya tuan-tuan sesuai tuan-tuan. Panjang saya nak cerita ni tuan-tuan. Berapa banyak fakta saintifik yang kita baru jumpa dalam Quran cerita lama dah tuan-tuan. Sehingga kan mustahil Quran ni kalau bukan daripada Allah, mustahil. Banyak ni kalau nak sebut ni memang tak dan. Tuan-tuan kena bagi saya satu malam saja nak cerita bagaimana fakta saintifik yang apa? Yang Quran sebut lama dah, kita baru jumpa. Satu je saya sebut malam ni tuan-tuan. Dr. Maurice Buchalli. Dr. Maurice Buchalli. Bukan. Saya lupa nama. Dr. Maurice Buchalli pun ada juga. Dr. Maurice Buchalli ni doktor yang jumpa, dia yang bedah siasat badan Firaun. Tahu Firaun? Firaun yang lawan Nabi Musa tu. Cerita Firaun ni dalam kitab Yahudi ada, dalam kitab Kristian ada, dalam kitab Islam ada. Dan dalam kitab ni cerita sama. Dia tenggelam dalam laut. Betul tak? Tapi yang peliknya, dalam kitab Yahudi dengan Kristian tak sebut. Yang Firaun ni Allah Ta'ala simpan jenazah dia sebagai peringatan pada orang akhir zaman. Tapi dalam Quran sebut. Dalam surah Yunus, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Dalam Quran sebut, pada hari ini kata Allah, kami akan jaga jasadmu sebagai peringatan pada orang akhir zaman. Ayat ni ada, tapi kita tak pernah jumpa jasad dia. Pada tahun 1886 tak silap saya, baru jumpa jasad Firaun ni dalam Giza tu, piramid tu. Tuan-tuan tengok piramid besar tu, piramid tu tempat simpan mayat tuan-tuan. Besar dia buat. Pasal apa? Pasal kerajaan Firaun ni memang kerajaan yang memang antara kerajaan yang terkuat di dunia. Dia buat piramid besar tu semata-mata nak buang mayat ni. Hebat tak hebat tu? Jumpa mayat Ramses II yang kejar Nabi Musa. Pelik tuan-tuan, dia tenggelam dalam laut. Macam mana boleh simpan dalam tu? Rupanya dia tenggelam, lepas tu dia timbul. Kat mana yang sebut dia timbul lepas tu? Dalam Quran sebut. Ketika mana apa? Dalam Quran sebut. Bila Firaun tenggelam dalam apa? Laut, ada di kalangan pengikut Nabi Musa kata, mungkin Firaun tu hidup dalam ayak. Dia fikir macam tu. Mungkin hidup lagi dalam ayak kot. Jadi tuan-tuan, Nabi Musa berdoa, Allah Ta'ala timbulkan jasad Firaun. Bila timbul itulah pengikut dia yang hidup ambil, awetkan dia, betul tak kan? Awetkan dia. Dia guna formalin. Nama ada formalin ni pada zaman Firaun ni. Kita pakai formalin, zaman Firaun lagi dah ada tuan-tuan. Teknologi formalin ni. Bawa formalin apa semua, dia simpan. Bila jumpa jenazah Firaun ni 1886 tuan-tuan. Betul tak kan? Ni cerita 1886. Sedangkan Rasulullah tuan-tuan pada tahun 571 Masihi lagi tuan-tuan. Selang 1000 tahun lebih baru jumpa mayat Firaun dalam Giza tu. Yang kaji mayat dia Dr. Maurice Buchalli, pakar forensik daripada Perancis. Dia ambil daripada Mesir bawa ke Perancis. Dia cari cek. Rupanya dalam paru-paru Firaun ni ada garam. Apa makna dia? Dia mati dalam laut. Dia memang macam tu. Kalau bedah siasat, kalau orang lemah, dia pun bedah siasat, dia pun tengok dalam paru-paru. Kalau dia kerat paru-paru, tengok ada ayak, dia mati lemah. Nah, dia tahu mati lemah. Tapi kalau dia kerat, dia mati jumpa dalam ayak. Bedah siasat, tengok dalam paru-paru tak ada ayak, dia mati kena bunuh, orang lempak dalam ayak. Boleh Itu cara dia pun nak tahu. Jadi bila dia apa? Tengok ada garam dalam tu, terkejut Dr. Maurice Buchalli. Dan dia mendapat Nobel Prize. Tahu Nobel Prize? Anugerah sains yang paling tinggi lah. Jadi dia pun agak kagum. Dia kata hebat. Dia kagum lah. Sebab dia yang jumpa jasad Firaun yang kejar Nabi Musa. Cerita ni lebih kurang dalam 3000 tahun yang lepas. Itu Firaun. Dan tuan-tuan boleh tengok muka Firaun tu, buka YouTube dia, ada gambar dia. Ramses II. Ketika dia tengah kagum ni, takjub dengan diri dia, ada seorang Islam kata. Dia kata, tuan, apa yang tuan dapat ni Quran sebut lama dah. Apa yang tuan dapat ni Quran sebut lama dah. Dia baca ayat tadi tu. Yang pertama, Firaun ni dia mati, dikeluarkan, ditimbul kan. Bila ditimbul, kaum dia ambil jenazah dia, awetkan dia. Dan Quran juga sebut ayat tadi, Allah Ta'ala jaga jasad dia supaya menjadi peringatan kepada pemimpin-pemimpin akhir zaman. Pemimpin akhir zaman seluruh dunia. Jangan jadi macam Firaun. Betul tak? Hebat lagu mana pun Firaun, tengok apa jadi dia. Hanyalah jadi mumia tuan-tuan yang tidak bernyawa tuan-tuan. Peringatan Allah Ta'ala sebut, peringatan bagi orang akhir zaman. Tuan-tuan, masuk Islam dia. Dr. Maurice Buchalli masuk Islam. Kerana dia jumpa Firaun ni. Nak cerita banyak. Takut tuan-tuan ya. Dari segi saintifiknya tuan-tuan, hanyalah Quran lah satu-satunya kitab
yang faktanya selari dengan sains moden tuan-tuan. Baru kita jumpa rupanya dalam Quran cerita lama dah. Nah, itu menunjukkan Quran bukan daripada Nabi Muhammad tapi daripada Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan. InsyaAllah betul. InsyaAllah kita sambung akan datang tuan-tuan. Akan datang tak apa saya baca sikit. Wa abna al-hikam bi hikmati wa iradati. Dan mengeluarkan bagi hukum dan hikmahnya dan iradatnya. Akan datang kita sambung lagi di au jabal ibad. Wa au jabal ibad. Masih lagi muka surat 1 Muka surat 1. Tak beli kitab ustaz? Tak mau kitab tak apa. Sebab apa? Sebab dia pun semua hafal. Jadi tak mau kitab. Dah hafal apa kitab? Ikut tuan-tuan lah mana yang senang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqan ba'da tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahrum la matuda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.